Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ni, pada hari ni dapat sama-sama kita bersama lagi. Kita bincang tentang sains dan juga Al-Quran. Kali ini kita masuk bab yang seterusnya, iaitu keajaiban alam semesta. Macam mana kita nak tengok daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang alam semesta. Okey, yang pertama kita tak bincang semualah. Yang sains-sains ni awak tengok sendirilah. Cuma saya nak kongsi tentang ayat-ayat Quran yang disebutkan. Saya baca ayat Quran, lepas tu kita tengok sikit apa yang keajaibannya, huraian teori-teori barat tu awak boleh tengok. Dan saya dah kongsikan tadi tentang teori Big Bang. Teori yang cukup popular lah di barat, yang cerita macam mana bentuk kejadian planet-planet di bumi dan semuanya. Yang mana dalam proses tu dia kata penciptaan semuanya adalah berasal daripada satu benda yang kecil, kemudian dia meletup, kemudian jadilah bintang, planet, langit. Jadi adakah Al-Quran juga mengatakan perkara yang sama ataupun berbeza? Jadi yang pertama kita tengok penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara kedua-duanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Jadi ayat ni Allah menempelak orang kafir. Allah Ta'ala dah datangkan banyak bukti-bukti kenapa mereka masih lagi tak beriman. Kalau bagi orang kafir dulu, mereka tengok ayat ni, tengok Al-Quran ni, mereka guna dengan pandangan mata kasar sajalah. Allah Ta'ala dah ciptakan semua ni, jadi tak nampak lagi keistimewaan macam kita hari ni. Jadi kita hari ni dah ada kajian saintifik yang dah membenarkan, dah tengok rahsia setiap makna di sebalik ayat Quran. Kalau kita tak beriman juga, maksudnya lagi besarlah keburukannya berbanding umat-umat yang terdahulu. Jadi apa yang kita faham daripada ayat ni? Ayat ni kita tengok perkataan Rotqon fafatakna huma. Maksudnya langit dan bumi itu asalnya padu. Ada satu benda yang padu, kemudian kami pisahkan antara kedua-duanya. Jadi sebelum dia berpisah tu, dia dalam satu bentuk yang satu. Jadi ini adalah tak bertentangan dengan teori Big Bang yang kita sebutkan, yang alam ni daripada satu jisim yang satu yang padat, kemudian dia berpecah, langit dan bumi. Cumanya para ulama tafsir kita bila dibahas ayat ni pun dia terimalah hakikat ni. Cuma cara fahaman dia sesuai dengan kefahaman masa tu. Mereka kata, contoh Atiyah, dahulu alam ni bersatu. Alam ni semua satu, dia tak menurunkan hujan, lalu hujan pun turun. Maksudnya langit dengan bumi tu satu, jadi tak ada lah turun hujan. Kemudian bila dah asing langit dengan bumi, turun hujan. Juga Sa'id bin Jubair dia kata dahulu langit dan bumi bersatu padu, lalu ketika langit diangkat dan bumi dihampar, maka itulah pemisahan keduanya yang disebut oleh Allah dalam kitab dia. Itu yang pertama. Yang kedua, keajaiban juga dalam Al-Quran, dia sebut tentang penciptaan alam semesta daripada asap. Ada ke dalam kajian sains? Memang, kalau dalam kajian sains, memang kejadian alam semesta ni adalah daripada asap yang sangat besar saiz dia. Asap tu sifat dia panas dan sentiasa bergerak. Dari asap dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab disebut dukhan.
Akhir zaman kita ni akan terima satu dukhon. Ada muncul dukhon, iaitu asap tebal. Jadi daripada awal penciptaan alam pun daripada asap. Disebut dari mana? Dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 11. Dia sebut summastawa ilas sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tina taw'an aw karha fa apa ni qalata ataina ta'iin. Tak jelas. Tak jelas sikit. Okey. Jadi dukhan ni smoke atau apa asap ni jadi ayat ni dia sebut. Kemudian dia yakni Allah menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Jadi masa tu langit ni dalam bentuk asap. Lalu dia berkata kepadanya dan juga kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa. Jadi tak ada pilihan, kena datang juga. Masa tu mereka pun kata kami datang dengan sukarela. Jadi ayat ni ada dua benda. Yang pertama nak beritahu yang asal tu penciptaan daripada asap. Dan sebut asap dia tak sebut panas. Tapi kita fahamlah asap ni keluar bila berlaku daripada wak panas. Yang kedua dalam tu dia sebut perintah suruh datang daripada Allah Ta'ala. Maksud dia tidak terjadi dengan sendiri. Adalah Allah Ta'ala yang ciptakan dan mereka ni tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Jadi kita tengok kajian-kajian yang disebut ni semua ni ada disebut. Yang ketiga pula, alam semesta mengembang ataupun membesar. Alam kita ni tak statik sahaja tapi dia sentiasa membesar, dia sentiasa mengembang. Jadi dalam Al-Quran dia sebut dalam surah apa tu, dia sebut ayat yang ke-47 surah Az-Zariyat. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Jadi ayat kami benar-benar meluaskannya. Maksudnya bumi itu Allah Ta'ala cipta, lepas tu Allah Ta'ala luaskan pula bumi itu. Jadi para ulama kita, para saintis kata, saintis Islam kata ini dah membenarkan apa yang disebut dalam kajian-kajian. Contohnya Melvin Schiffer tu dia kata ada galaksi di angkasa yang telah bergerak menjauhi galaksi yang kita duduki ini dengan cara yang berterusan pergerakannya. Maksudnya ada galaksi tu selain yang kita ni lah, yang Bima Sakti ni, dia sentiasa membesar dan semakin membesar. Edwin Hubble pula dia kata semakin jauh sesebuah galaksi itu daripada bumi, semakin laju proses pengembangannya. Okey, sains-sains awak baca sendirilah. Okey, yang seterusnya black holes dan kejadian bintang. Okey. Kita sebut sebelum ni dalam teori Big Bang tu, asal kelahiran bintang tu daripada gumpalan asap panas yang tebal. Kemudian ada kandungan gas-gas seperti hidrogen, helium di dalam asap tu yang menyebabkan kelahiran galaksi bintang-bintang. Macam ni kandungan matahari pun macam tu jugalah. Daripada hidrogen berapa persen, helium berapa persen dan gas-gas lain 1% kan, 75, 24, 1%. Itu yang biasa selalu kita dengar. Jadi tu peringkat awal. Kemudian saiz bintang ni besar dan sangat banyak. Dia ada lahir, ada membesar dan akhirnya dia akan mati. Bila dia mati, dia akan meletup. Dan letupan tu dikenali sebagai supernova. Macam je nama kasut pula. Supernova. Baki peninggalan daripada bintang yang meledak ni akan ke satu garis pusat hingga lahirkan kawasan yang ada tarikan graviti yang tinggi. Jadi dia akan tarik semua. Kalau kita perasan lah, kalau cerita-cerita di barat hari ni, cerita-cerita filem dia, banyak dia suka gunakan teori black holes masuk dalam satu lubang. Contoh macam apa, cerita Ant-Man ke, cerita dia masuk satu lubang, dia nak pergi ke dimensi yang lain. Macam-macam lah khayalan dia. Tapi dalam Islam tolak tak tentang teori black holes ni, yang pergi ke zaman lain tu lain lah, tak ada lah sebut. Cuma kata berlaku black holes ni dia tarik ke
Apa ni, semua ni benda ni akan hancur dan dia akan tarik ke satu tempat. Jadi Al-Quran ada bersumpah dengan bintang 2 kali dalam Al-Quran. Satu dalam surah Al-Waqiah. Contohnya dalam ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Okey. Jadi ayat ni sebut, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Jadi ayat sini disebut tempat mawaqi'un nujum, tempat beredarnya bintang-bintang. Kalau tafsiran yang sebenar dari bagi perkataan mawaqi' ni, kalau dalam bahasa Arab, maksudnya tempat jatuh, tempat hancur, tempat tersungkurnya sesuatu benda. Jadi tempat hancur, tempat jatuhnya bintang-bintang. Maksudnya tempat bintang itu mati. Jadi apa kaitan dengan black holes? Jadi kita kata dalam teori black holes, bila bintang tu hancur, dia mati, dia akan dia yang kecil-kecil semua ni akan ditelan dalam lorong hitam ni. Jadi benda tu adalah kesinambungan dia. Seterusnya komet pula. Komet dan blazar. Dan lebih kurang satu benda yang samalah, cuma blazar tu lebih besar, lebih laju lagi pergerakan dia. Okey. Jadi kita boleh tengok dalam surah At-Tariq. Ayat Quran disebut was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi yang datang pada malam hari. Gugusan bintang yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, kamu tahu ke apa itu tariq? Yang datang pada malam hari itu an-najmus saqib, iaitu satu bintang yang cahayanya menembus. Jadi apa dia maksud dari situ? Kalau para ulama kita diterjemahkan, sakit itu maksudnya sesuatu yang bercahaya. Sebagai bintang bercahaya yang menembusi langit. Jadi bintang yang menembusi langit itu adalah komet lah. Kita nampak di langit tiba-tiba ada macam bintang berekor yang lalu lah. Jadi kalau dari sudut sains boleh tengoklah, dia ni daripada ais beku, ada kandungan-kandungan dia. Kemudian komet ni sebenarnya dia asalnya dia mengelilingi orbit dia. Dia ada keliling, dia ada tempat peredaran dia yang tepat lah, yang ikut asal. Jadi dah ada apa disebut ni. 600 komet yang mengorbit matahari dan 100 daripadanya mempunyai orbit kurang daripada 100 tahun. Jadi pergerakan dia ada pergerakan dia masing-masing. Tapi kesan graviti planet dan bintang-bintang, graviti daripada bumi ke apa dia yang tarik, dia terkeluar daripada garisan paksi dia tu. Bila dia keluar dari paksi dia tu yang kata type bintang ke apa dah, yang keluar tu. Jadi yang kata yang bintang yang bercahaya yang menembusi tu, maksud dia adalah an-najmu as-saqib ataupun komet ni. Jadi seterusnya, keunggulan ciptaan bumi yang berbumbung. Maksudnya bumi ada duduk lapisan-lapisan di atas bumi. Jadi apa hikmahnya? Menjamin keselamatan penghuninya daripada rempuhan batu besi, batu besar. Sebab macam kalau tidak banyaklah benda-benda jatuh bumi semua dah. Cuma yang kata teori dinosaur tu mati sebab tu tak dapat dibuktikan. Cuma kalaulah tak ada lapisan atmosfera ataupun lapisan-lapisan langit semua ni, jadi mudah benda-benda yang luar tu akan jatuh menghempak bumi. Tu yang pertama tujuan dia. Jadi lapisan ni yang disebut sebagai bumbung ataupun kulit udara ni dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai as-saqfu al-mahfuz, bumbung yang terpelihara. Dalam surah Al-Anbiya ayat 32 disebut wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Orang dulu dia baca selapis lah, langit itu adalah sebagai atap bumbung kita daripada panas. Tu yang mereka faham dulu. Tapi kajian-kajian pun dia faham tinggi lagi. Dengan atmosfera yang ada di antara tu menyebabkan menghalang sinaran UV yang boleh memudaratkan bumi. Bila semakin nipisnya ozon tu menyebabkan pencemaran dan menyebabkan pencairan iceberg semua yang banyak yang kita boleh faham.
Jadi semakin kita faham tu, sepatutnya semakin mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Seterusnya, jangka hayat planet-planet di angkasa. Kalau kita ada mati, ada hidup, jadi semua makhluk ni ada mati, ada hidup dia. Termasuklah planet. Ada time dia hidup dan ada waktu dia ni akan mati. Okey, kalau gini, atau bumi akan mati, semuanya akan mati. Jadi macam mana dia mati? Jadi kelahiran bintang-bintang baru adalah hasil himpunan cebisan daripada letupan bintang-bintang yang sebelumnya. Bila dah mati dia meletup kan. Jadi daripada letupan tu yang kecil-kecil akan bergabung, dia akan jadi bintang lain. Jadi satu bintang, contohnya matahari sendiri pun akan mati. Apa buktilah yang kata matahari ni last sekali akan mati? Yang antara bukti dia kata matahari ni adalah satu jisim yang keluarkan tenaga dalam bentuk haba dan cahaya. Dia kepanasan dia tu tengok antara pelanggaran nukleus hidrogen antara satu sama lain. Jadi itu antara sebabnya. Jadi selepas berbilion tahun berlalu ni, proses reaksi nuklear tu akan terhenti sebab kehabisan hidrogen. Jadi bila dah habis tu dia akan cahaya akan semakin pudar, matahari akan menggulung ke atas dirinya dan menjadi padat dan mengecut jadi saiz dia sekecil bumi. Jadi kecil. Jadi akan tamatlah riwayat bintang namanya matahari. Masa tu kita tak tahulah bila matahari dah terbenam, matahari dah tak ada semua ni, macam mana pergantungan kita, mungkin kiamat ke, wallahu alam. Tapi dalam Al-Quran dia sebut yang bintang-bintang ni akan mati. Contohnya ayat surah Al-Mursalat ayat 8, faizan nujumut tumishat, apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Jadi ayat lain tersebut wan najmi iza hawa, demi bintang ketika dia ni terbenam. Maksudnya bintang patutnya tak terbenam lah, bukan macam tu. Jadi bintang bila dia ni dah hilang, dia dah jatuh. Jadi seterusnya orbit dan galaksi. Antara sains Islam juga dia tengok wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dalil kekuasaan Allah kita sebut sebelum ni, kita nak tengok kekuasaan, keesaan Allah Ta'ala, tengok dari dua. Satu dalil yang makruah yang dibaca, iaitu Al-Quran. Satu dalil yang manzurah, dalil yang kita lihat, kita boleh perhatikan. Contohnya kejadian langit dan bumi. Dan ayat ni dia sebut matahari kelihatan beredar ke tempat yang telah ditetapkan baginya, itu adalah takdir Tuhan. Jadi matahari, bumi dia ada paksi, ada tempat dia beredar dengan sendiri. Jadi sebelum daripada ni, orang kajian-kajian dia pegang yang bumi ni dia tetap dia, statik dia tak bergerak. Lepas tu kajian selepas tu barulah dia sebut yang bumi ni ada pergerakan dia yang tersendiri. Jadi kita dapat tahu yang ayat ni dah cerita beribu-ribu tahun dulu bahawa matahari itu bergerak dan tak pegung dan dia menuju ke satu tempat yang dapat dikaji. Ni Dr. Daniel Zainal Abidin lah yang awak selalu tengok dalam halakah dalam TV tu. Banyak fakta sains yang disebut. Kemudian fenomena matahari dan bulan. Allahul lazi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha summa stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Jadi syahid di ayat ni kullun yajri li ajalin musamma, semuanya beredar bergerak pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi dalam kalimah ni ayat ni disebutlah matahari, bulannya semuanya bergerak di tempat dia, bukan sekadar tempat, ada waktu dia. Jadi dari sini kita boleh tengok matahari nak ikut pergerakan matahari pun boleh. Kalender tu lah syamsiah, kalender kita yang guna sekarang ni guna kalender matahari. Kalau kita nak guna kalender ikut bulan pun tak apa. Jadi kalender Islam ikut bulan. Kalender Nabi Isa yang sebelum ni tu ikut matahari. Nak guna yang mana? Dua daripada Nabi belaka, jadi boleh dua-dua kita guna. Tak boleh kita merendahkan satu antara satu yang lain. Sebab apa ambil yang kira 365 hari, tak ambil yang 30 hari yang bulan. Kata semua yang boleh, ada kelebihan dia masing-masing. Kalau kita nak ikut kalender Islam, kita tak boleh nak pelekehkan kalender
kalender matahari tu lah. Jadi seterusnya kedudukan matahari. Jadi ada kita kata matahari terbit, matahari tinggi, semua tak. Jadi macam mana kedudukan dia dalam surah Al-Kahfi, cerita tentang orang yang berada dalam gua. Jadi orang yang dia terkurung dalam gua tu, mereka ni boleh tubuh mereka tidak hancur semua tak. Dari sudut saintifik tu, benda tu boleh dibuktikan. Macam mana? Sebab walaupun mereka duduk dalam gua, mereka tetap dapat terima cahaya matahari sikit-sikit. Jadi masa matahari duduk sebelah kiri, tubuh mereka akan berpusing ni, dia akan berpusing. Jadi mereka akan sentiasa menerima cahaya matahari dalam kedudukan-kedudukan dia. Jadi nak membuktikan yang matahari ni ada pergerakan kedudukan dia yang tersendiri. Boleh bacalah, menarik sangat kisah macam mana anjing tu boleh hancur tapi manusia tak boleh hancur. Sebab anjing tu tak bergerak, dah tak kena cahaya matahari, sebab yang lain tu kena cahaya matahari. Jadi balik kepada yang seterusnya, sumber cahaya matahari dan bulan. Dalam Al-Quran dia sebut, surah Yunus ayat 5, wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura faqaddarnahu qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dengan ditetapkan tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi dalam Al-Quran ni dia dah jelas dah. Matahari pun boleh jadi bilangan waktu, bulan pun boleh jadi bilangan waktu. Al-Quran dah sebut awal-awal. Cuma dalam Al-Quran ni dua-dua ni cahaya ni, matahari dia, qamar nur, semuanya maksud dia cahaya. Tapi dia ikut bahasa Arab yang betul, apa beza dia? Beza dia kalau penggunaan dia maksudnya cahaya tu mari daripada dia sendiri. Kalau nur tak semestinya. Jadi terbuktilah matahari itu memang cahaya dia sendiri. Sedangkan bulan bukan cahaya dia sendiri. Dia boleh jadi cahaya dia, boleh cahaya daripada orang lain kan. Kita belajar sains yang bulan ni membias daripada cahaya matahari. Jadi benda tu adalah satu benda yang besar lah kalau kita tengok dari sudut sains. Kemudian perhitungan waktu. Okey. Ni ayat sama ni. Okey, silap. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbanan zalika taqdirul azizil alim. Perhitungan waktu di sini menceritakan tentang pertukaran siang dan malam yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh waktu malam untuk berehat, waktu siang untuk kita ni bekerja. Okey, dalam ayat ni dia sebut perkataan husbanan, iaitu untuk sebagai perkiraan. Jadi jadikan malam dan bulan, matahari dan bulan, malam siang tu untuk memudahkan proses pengiraan waktu. Dan kita betul lah kita gunakan siang malam tu untuk waktu solat, untuk perkara-perkara besar dalam Islam, semua kita tengok guna kalender waktu. Okey, itulah antara sedikit sebanyak saya boleh kongsi pada kali ini tentang keajaiban alam ni dan macam mana sains dah sebutkan benda tu terlebih dahulu. Jadi minta maaflah segala salah silap, segala kekurangan. Untuk lebih detail awak boleh baca dan saya akan bagi satu lagi ada video yang boleh awak tengok yang panjang sikit lah yang boleh tengok. Semoga semakin bertambah iman kita bila kita tahu tentang kehebatan dan kekuasaan serta kebenaran Al-Quran. Bukannya semakin jauh kita daripada Allah Ta'ala. Ada orang yang manizdada ilman lam yazdad hudam lam yazdad minallahi illa bu'da. Ada hadis budak, barang sesiapa yang bertambah ilmu dia tapi tak bertambah hidayah dia, maka tak bertambah di sisi Allah melainkan bertambah sesat. Jadi kita tak maulah dengan ilmu kita yang sikit ni kita nak boleh menekatkan kita kepada Allah Ta'ala, bukannya menjauhkan kita daripada agama. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.